أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyati wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyati. Kemudian didatangkan terjemahan, bermula segala puji tertentu bagi Tuhan. Ini terjemahan kepada Alhamdulillah. Terjemahan kepada Bismillahirrahmanirrahim dia tidak datangkan dalam kitab Hidayatus Sibyan. Didatangkan terjemahan bermula daripada Alhamdulillah, bermula segala puji tertentu bagi Tuhan. Hak terjemahan Bismillahirrahmanirrahim yang kita biasa terjemahnya dengan nama Allah yang amat pemurah bagi sekalian hamba-Nya, lagi amat penyayang bagi hamba yang mukmin di dalam negeri akhirah. Pemurah, amat pemurah bagi segala hamba-Nya, dan lagi amat penyayang bagi hamba yang mukmin di dalam negeri akhirah, dengan bahawa orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan kurniakan iman dan makrifah di dunia, dan di akhirah Allah taala memasukkan hamba yang dikasihi oleh Allah ni ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu Ar-Rahim. Kasih sayang Allah dengan bahawa Allah mengurniakan iman dan makrifah. Kemudian di hari akhirah Allah taala memasukkan orang mukmin tadi ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Iman dan makrifah kita ni kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib kita maklum sampai ke sudah, sampai ke mati tetap tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kita ni 1400 tahun lebih dah, tiba-tiba kita mudah-mudah beriman dengan Allah dan Rasul. Itulah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah kurniakan iman dan makrifah. Di hari akhirah Allah taala memasukkan orang mukmin ke dalam syurga. Sebab syarat syurga adalah iman. Adapun orang yang kafir mustahil sama sekali dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mustahil pada akal dan juga mustahil pada syarak orang kafir dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syarat syurga adalah iman. Cita-cita iman. Islam ini adalah habuan di dunia Islam.
Islam ini di dunia. Sesama orang Islam, dia ada dia ada hak-hak dia sebagai orang Islam. Kemudian hubungan kita sesama orang Islam boleh berkahwin, apabila mati pusaka mempusakai, jikalau sesama Islam atas dunia. Akhirah kira iman, dan kita maklumlah Islam dan iman dia lain-lain. Islam hak zahir, iman hak percaya hati dengan Allah dan Rasul, itu hak dalam. Islam dan iman kita maklum tidak berlaziman. Orang Islam yang tidak beriman, kafir di sisi Allah, kita maklumlah. Orang munafik, contohnya Abdullah bin Ubay, orang munafik yang berada di Madinah, zahirnya adalah orang Islam, bermuamalah dengan Nabi sebagaimana orang Islam, tetapi tidak beriman dengan bahawa kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, kafir hukum akhirah, kekal neraka selama-lamanya. Bukan kekal neraka selama-lamanya sahaja orang munafik ni, bahkan neraka hak kekal, hak lapis paling bawah sekali, neraka hawiyah. Neraka hak paling lapis paling bawah sekali, itu untuk orang munafik. Orang munafik ni hukum dunianya Islam, mati jenazahnya disembahyangkan. Sebab apa? Orang Islam. Hukum akhirahnya kafir, kekal neraka selama-lamanya. Jadi kita kena faham molek, kita Islam, kita warisi daripada ibu bapa kita. Kita hidup kemudian tu kosong, tak reti apa pun agama. Sampai peringkat ada Fatihah pun tak pandai nak baca. Dihukumkan dia orang Islam. Fatihah tak pandai nak baca ni, tu tanya hak semayang lah. Tak ada semayang langsung lah. Hak ada di dianya judi, minum arak, tu yang ada di dianya. Kita hukum dia orang Islam. Pandai ni. Iman dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni kita tak nak hukum. Kita hanya hukum dia orang Islam ataupun orang kafir. Dia orang Islam. Dia beriman ataupun kafir di sisi Allah, kita tak tahu waktu, tak boleh nak bubuh waktu. Pandai ni. Islam ambil mana? Diwarisi daripada ibu bapa di Islam, maka dia ni automatik orang Islam. Walaupun tak pernah mengucap dua kalimah syahadah sekalipun, dia orang Islam. Nak jadi orang Islam, mengucap dua kalimah syahadah, itu orang kafir asal. Yang nak masuk Islam, dia wajib kena mengucap dua kalimah syahadah. Adapun hak Islam dah ni, mengucap dua kalimah syahadah tak wajib kepada dia. Hak dalam sembahyang tu, hak tu rukun tasyahud tu, hak bab lain hak tu. Kan kita kata kita orang Islam dah ni tak wajib mengucap dua kalimah syahadah. Tu orang semayang tasyahud akhir, rukun qauli tu, tu bab semayang. Sebab itu rukun qauli tasyahud akhir. Ada dua kalimah syahadah di dalam bacaan tasyahud akhir, tu bicara lain. Hak luar dia semayang ni, maknanya orang ni Fatihah tak pandai nak baca, mengucap pandai kedak tak tahu, hukum dia orang Islam, warisi daripada ibu bapa. Iman hak tu tidak warisi. Maka iman inilah yang ibu bapa wajib kena tanam kepada anak-anak, bermula daripada anak tu terima, boleh faham apa yang dia ajar. Dia bukan 7 tahun. Dia bab semayang, bab puasa, bab suruh perkara-perkara yang wajib, cegah perkara-perkara mungkar ni umur 7 tahun. 7 nak masuk 8. Adapun ajar bab iman, dia tak letak pada 7 tahun.
Makna daripada awal tu cerita dah bab berkaitan dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan malaikah, berkaitan dengan barzah, berkaitan dengan qiyamah, berkaitan dengan hari akhirah. Kena cerita dah sela-sela. Pandai ni, ikut kodoh-kodoh lah. Maknanya tok kata 7 tahun dah. 7 tahun ni bab lain, bab furung agama. Bab furung agama 7 tahun. 7 masuk 8. Suruh semayang, suruh puasa, suruh tutup aurah. Ya belakang tu. Pandai ni. Bukan suruh semayang je, suruh tutup aurah. Nak turun tanah kena pakai tudung. Allah, budak je 1 je 2 barunya. Dak wajib kita suruh ditutup aurah. Tu kewajipan kita tu. Pandai ni. Hak furung agama, cabang agama 7 tahun kita wajib dah suruh. Pada ni orang dulu kan Johannang rok pendek lagi anak-anak. Johannang pakai skirt atas lutut lagi budak-budak puang. Tu kan ni mak ayah. Sungguh. Kalau zaman dulu benar, kalau menengah rok pendek lagi tau. Tu lagi berat. Tu zaman dulu benar. Hak zaman saya ni kalau menengah tak ada dah. Tapi Johannang tu rok pendek lagi. Orang puan Johannang tu pakai skirt atas lutut lagi. Taing rehat-rehat dia main ubuh kaki. Ubuh kaki 2 orang, lepas tu dia pun nampak dua lalang nampak lah. Orang dah cara zaman dulu. Ni dulu dah cara, sekarang jangan. Sekarang jangan. Orang dulu dah pandai. Kan dia main gitu tu kan, dia letak kaki, dia pelaga kaki, dia pun suruh kawan dia nampak. Ni dia akak kaki ni nampak lah dalang. Dah pakai skirt. Tapi tak ada orang ambil tahu. Ni orang dulu dia macam tak reti apa, tak reti, tak tahu. Laki puan ni tak tahu. Johannang. Sekarang jangan main sekarang ni. Maknanya ibu bapa ibu bapa yang bertanggungjawab. Berapa 7 tahun tu wajib ibu bapa ni perkara hak kewajipan kena suruh. Hak haram kita kena cegah dah dianya. Kita nak latih dia biar dia apa? Biar dia lekat pun apa? Kita cakap kampung. Lekat pun ke? Lekat tabiat dah. Dia balik je kemah. Dia nak gitu. Pandai ni. Mula je macam tahun. Tapi bab iman, usuluddin, tapak agama tidak berkait dengan 7 tahun. Awak-awak kena cerita dah. Sebab apa? Iman tidak warisi. Iman ni kepercayaan hati masing-masing dengan keenam rukun iman, termasuk rukun iman yang keenam hak qada dan qadar tu kita orang tua kena mati molek, ajar molek kepada anak-anak kita sebelum masuk amal baligh berkaitan qada dan qadar. Itu bicara iman. Biar anak kita baligh dalam keadaan beriman, Islam waktu warisi. Ni ada ni. Jadi syarat syurga iman. Husnul khatimah, baik kesudahan adalah al-maut alal iman. Tu husnul khatimah. Kalau kita duk minta semua tu kan, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ni terjemahan dia kita tahu dah. Kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala akhiri kita dengan pengakhiran yang baik, dan Allah Ta'ala tidak akhiri kita dengan pengakhiran yang jahat. Apa pengakhiran yang baik? Al-maut alal iman, mati dalam keadaan iman kita selamat. Lepas tu siapa yang mati dalam iman? Masing-masing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita mudah-mudahan. Tu masing-masing. Masa tu cubaan bukan cubaan hak bab furu' agama. Cubaan masa tu adalah usuluddin, tapak agama. Syaitan tak mari masa tu mari goda kita, jangan kamu sembahyang, tak ada dah. Jangan kamu puasa, tak ada dah. Jangan kamu tutup aurah, tak ada dah masa tu. Masa tu tak ada dah hak berkaitan dengan cabang agama furu'uddin. Apa yang syaitan goda masa tu adalah iman, usuluddin. Sebab iman tu bokeh pada masa tu. Tu hak syaitan duk khumung. Orang nak mati ni syaitan khumung seolah-olah semut khumung manisan. Gitu. Pada ni hak dekat nak mati tu.
Syaitan nak pusing apa? Iman. Hak zahirnya kita disunatkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang yang hendak mati dengan la ilaha illallah. Ajar tu sunat jua. Faham tak ni? Perkiraan ketika tu iman, bukan hak di lidah. Kalau mulutnya boleh mengikuti, dia pun turut hak kita duduk ajar la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah. Mudah-mudahan. Tetapi kalau la ilaha illallah di lidah sahaja, tidak ada la ilaha illallah di akidah, tak ada nilai. Tapi waktu kita tak boleh nak tahu, waktu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita la ilaha illallah, kita bisik kat telinga, dia tak turut. Jangan kita duduk tamah pula. Allah, mati tak mengucap arwah siangnya ke arwah, mati tak mengucap, orang ajar pun tak turut. Bukan setakat tak turut, orang ajar diiling kepala. Ni siang lah, ni berat lah dia. Dah hiling kepala. Dihiling kepala bukan hak kita ajar tu. Dia dalam keadaan sakaratul maut, mabuk kesakitan ketika nak mati. Kan tak ni? Mabuk kesakitan kita nak mati ni. Bukan dihiling kepala hak kita duduk bisik la ilaha illallah tu. Jangan hubung gitu. Bukan hiling kepala. Kita duduk la ilaha illallah, dia cakap Melayu. Ada orang cerita tu, orang ajar la ilaha illallah, ikan sekilo berapa jual pasar. Ikan jual pasar. Allah, dia tak ada mengucap, dia mati dengan ikan. Yang kita tak tahu mau. Mana tak ni? Dah di lidah dia duduk ikan masa umur. Masa tu tak ada dah dia zahir tu. Jadi hak lidahnya hak macam sama mulut. Lepas tu macam mana? Iman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak tamah ketika tu. Faham tak ni? Ni dak turut la ilaha illallah. Dia kata macam-macam, jangan. Itu hak zahir. Masa nak mati, iman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak ni? Sebab tu terkadang dekat nak mati sakaratul maut tu, dia bercakap dengan percakapan yang pelik-pelik sekalipun kita tak ambil heran. Faham tak ni? Dia cakap pelik-pelik cakap benda yang merosakkan agama ni. Ketika hak nak mati kita dah ambil heran tu, kita dah ambil kira. Jadi tetap sebagai orang Islam pada zahir, iman dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Sebab kira masa tu bukan kira zahir, kira kepada iman. Ni kita mati dalam jambang. Allah, buruknya kesudahan dia mati dalam jambang. Allah, dia mati 2-3 hari bawa sedar. Tak ada dekat busung. Ni tak molek lelaki ni. Faham tak ni? Jangan gitu. Seseorang mati di mana sekalipun, mati di tanah haram Mekah Madinah sekalipun, perkiraannya adalah iman. Macam tak ni? Abu Jahal hidup daripada kecil di Mekah kan? Tak ada nilah tu. Abu Lubayn Ubay hidup dengan Nabi di Madinah kan? Tak ada nilah tu kalau tak ada iman. Tapi memanglah disunatkan taruh niat, taruh azam, mudah-mudahan nak mati di tanah haram Mekah Madinah. Sunat. Dia mati di tanah haram Mekah Madinah, mudah-mudahan ada bahagian dia. Sebab itu ada kelebihan. Tapi nak dapat kelebihan, iman kena ada. Baru dapat kelebihan. Dapat kelebihan mati malam Jumaat ke hari Jumaat ke, syarat ada iman, baru dapat kelebihan. Dapat kelebihan akhir kalam dengan la ilaha illallah, syaratnya serta dengan iman. Iman ni nak kena fokus molek ni. Nak sah iman, kemudian nak pergi kepada nak kuat iman, nak mantap iman, nak tebal iman. Sah iman dahulu. Sah iman tu kena ngaji tauhid molek. Nak mantap iman, nak kuat iman, nak tebal iman, bukan ngaji ilmu tauhid. Itu amal kita sempurna zahir dan batin. Fiqh sempurna, tasawuf sempurna.
Amal yang sempurna zahir batin pekotasan yang akan menguatkan iman kita, akidah kita, tauhid kita. Kita mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid untuk mengesahkan akidah, untuk mengesahkan iman. Nak menguatkan iman, ketaatan kita sempurna zahir dan batin. Itu yang akan menguatkan iman. Bila kuat iman, mudah-mudahan dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala kita lepas daripada fitnah yang besar, fitnah dekat nak mati, iaitu fitnah ujian akidah pegangan. Mana ni? Jadi orang yang Tuhan kasih sayangnya, orang yang Tuhan campurkan iman dan makrifah, orang yang mati dalam iman, dan orang ni akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya adalah iman. Penyayang Allah hanya kepada hamba-hamba yang mukmin di dalam negeri akhirat, dengan bahawa atas dunia diberi iman dan makrifah, Allah Taala mati kadang-kadang iman, dan di hari akhirat Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Inilah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemurah kepada sekalian, penyayang hanya kepada hamba yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ini hak bicara berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita maklumlah perbuatan-perbuatan yang bernilai pada syarak, yang tidak makruh, yang tidak haram, disunatkan kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Melainkan perbuatan-perbuatan yang bernilai pada syarak tu, dia ada permulaan di sendiri dah. Dia ada permulaan di sendiri dah. Banyak ada permulaan sendiri. Sembahyang, dia ada permulaan sendiri dengan takbir. Ada ni. Permulaan sembahyang takbir. Itu permulaan sembahyang. Maka nak sembahyang tak sunat baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat. Sebab apa? Sebab sembahyang adalah perkara yang sudah ada permulaan dia sendiri. Dia sudah ada permulaan dia sendiri, maka tidak dituntut dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni, tak sunat. Kalau kita nak semayang, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tak dosa, tapi tak sunat. Kenapa kan kita nak buat perkara baik semayang ni? Perkara baik kan kita disunatkan mulakan dengan Bismillah. Perkara baik pun dia ada permulaan dia sendiri dah. Dia ada mula dengan Allahu Akbar. Kita mula dengan Allahu Akbar lah. Tak sunat kita memulai dengan Bismillah. Kalau memulai juga tak boleh pahala sunat. Berdosa? Tak berdosa. Tak berdosa tapi tidak disunatkan. Faham tak ni? Tak sunat. Sebab dia ada permulaan di sendiri dah. Contoh-contoh, orang baca khutbah, dia ada permulaan di sendiri dah. Kan tak ada, kan Tok Khotik kan pegang tukar Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Dia tu pergi dia Alhamdulillah. Tok Khotik hari Jumaat ke hari raya ke tak kira lah. Dia tidak mulakan dengan Bismillah sebab tidak disunatkan. Cuma hak saya jumpanya satu tempat, satu masjid je. Satu Tok Khotik je. Satu masjid pun dia ada 2-3 Tok Khotik. Dia ada 2-3 Tok Imam. Dia akan bergile-gile. Satu Tok Khotik je. Pegang tukar Bismillahirrahmanirrahim. Dia seorang je. Hak Tok Imam 2 lagi tu time bertugas tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tok Khotik masjid-masjid lain seorang pun tak ada mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kira-kira kalau kita dah erti dah, kita pun dah buat. Sebab apa? Tak ada orang buat pun. Takkan aku nak buat. Kalau kita dah erti sekali pun. Mana kamu? Tok Khotik, Tok Imam lah. 3 orang di masjid tu. Bergilir. 3 minggu seorang lah. Sebab dia bergilir tiap-tiap minggu. Hak Tok Imam 2 orang lagi tu. Dia khutbah tak mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu ni je mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Tok Khotik majlis lain tak ada seorang pun mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dak erti kita pun kita mikir juga
Sunat ke kata Bismillahirrahmanirrahim ni? Seorang pun tak kata. Kalau kita tak reti pun, kita boleh gamuk tu. Tak suruh makali tu, tak ada seorang tu kotik buat. Tapi nak kadang gitu, dia buat juga seorang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat. Ada ni. Tak reti kita pun, kalau tak ada orang buat, tak usah buat lah. Kita dah reti sunat ke tak sunat, tak ada orang buat, tak usah buat lah. Ni contoh ni, bab lain ni contoh. Pelik orang kita ni. Tak reti lah. Tapi kalau orang lain tak buat, kenapa kamu seorang cotek buat? Seorang cotek tau. Seorang cotek buat. Ni contoh. Bangun daripada rakaat pertama kepada rakaat kedua, tak ada seorang angkat tangan. Kalau bangun rakaat kedua lepas tasyahud awal kepada rakaat ketiga, kita angkat tangan sebelum kita letak dada, kan gitu? Rakaat kedua lepas tasyahud awal, kita naik rakaat ketiga, kita angkat tangan, kita buat dada. Rakaat pertama naik rakaat kedua, tak angkat. Seorang pun tak angkat. Tiba-tiba kenapa ada seorang cotek dia angkat? Tak reti pun, orang lain tak angkat belaka ni. Kemikir mana? Orang lain malah belaka. Aku seorang rajin. Kemikir mana? Tak reti sekalipun. Kalau orang lain seorang tak buat, semangat kita angkat tangan. Rakaat pertama nak rakaat kedua angkat tangan. Rakaat ketiga nak rakaat keempat angkat tangan. Berapa orang? Seorang kita je cotek. Tak reti pun. Mikir kot sikit. Ada ni. Sama juga lepas sujud yang kedua, sebelum tasyahud akhir, semua orang duduk tasyahud akhir belaka dah. Tak ada seorang pun sujud lama. Kita pergi sujud lama seorang sebab kita ada hajah. Orang lain ada hajah juga. Tapi kenapa orang lain tak buat? Kita seorang je buat. Tak perasan ke? Tak nampak ke orang tasyahud akhir belaka dah? Kita seorang je buat. Boleh buat gitu. Makruh. Keji perbuatan tu. Imam tasyahud akhir ni. Kita nak berdoa dalam sujud yang terakhir, semayang seorang buatlah setengah jam sejam pun. Jadi makmum tak boleh buat. Jadi tu imam lagi tak boleh buat. Tu imam lagi tak boleh buat. Tu imam tasbihnya 3 kali saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali saja. Lebih dari 3 hukumnya makruh. Ni tu imam dia juga ni. Sujud yang terakhir dia sujud lama. Itu hukumnya makruh. Faham tak ni? Tu imam tak buat gitu, makmum pula tengok orang lain tak buat belaka, daklah tu janganlah. Dak reti kita pun kalau dah orang lain tak buat belaka, takkanlah kita seorang buat. Faham tak ni? Dia kalau sujud lama tu keji, hukumnya makruh. Tadi tu rakaat pertama naik rakaat kedua, angkat tangan tu dak sunat. Kalau kita angkat, kita sudah buat 2 pergerakan. Mana 2 pergerakan? Tangan kanan angkat turun, tangan kiri angkat turun. Hukumnya makruh 2 pergerakan. Hangguk kepala sekali 3 batal sembahyang. Ada ni. Tidak disunat angkat-angkat tangan. Kita angkat. Kita angkat ni pergerakan. Faham tak ni? Bergerak. Hak bergerak kita, hak disunatkan orang tak bilang. Ni kita angkat tangan ni, kalau rakaat kedua lepas tasyahud awal, kita naik kepada rakaat ketiga tak angkat tangan, tak bilang tu sebab itu pergerakan sunat. Sunat angkat tangan. Tapi kalau rakaat pertama naik rakaat kedua, tidak disunatkan angkat tangan. Kita angkat, dia kira pergerakan yang makruh sebab ni satu pergerakan. Ini satu pergerakan. Tangan akak turun ke depan, ke belakang, tangan dibilang 1. Kaki ke depan, ke belakang bilang 2. Pandai ni. Ada tangan bilang pasal lain, kaki bilang pasal lain. Sebab tangan ni hak jenis tak lekat. Pandai ni, tak lekat. Kaki hak jenis lekat. Kaki melangkah ke hadapan, undur balik, 2 pergerakan dah. Tangan ke depan, ke belakang, baru bilang sekali. Sebab dia anggota yang tak tetap tangan ni. Jadi dia angkat ni. Ni 1, ni 1.
2 pergerakan yang makruh. Dia hanggup dok kepala sekali, 3 pergerakan turut-turut batal semayang. Siapa pula hanggup kepalanya? Sebab apa tak ada orang hanggup kepala dalam semayang? Biasa je hanggup kepalanya. Kadang-kadang bukan hanggup, sekali lenggok, sekali turun, sekali lenggok, kali turun. Apa tak adanya? Waladdallin. Tengok tu. Waladdallin. Tak gerak panggil. Tu anggota besar tu bukan anggota kecil macam jari. Tu kepala anggota besar. Apa tak geraknya? Ada ni. Dia ni jadi lerek sikit ni lah. Ada orang tu imam takbiratul ihram, kerja dia apa? Kerja dia tengok kepada kepala tu imam. Ada ni. Dia tengok kepala tu imam. Ada dia gini, dia takbir kan. Allahu akbar. Dia tengok ni. Allahu akbar. Dia angkat kepala. Kadang-kadang kepala duduk tegak tu imam ni. Allahu akbar. Tak ada. Gerak dah tak panggil. Kadang-kadang ni dia kepala tunduk ke bawah. Allahu akbar. Sebab apa? Orang tangan dia disipung orang tekuk, lepas tu dia gerak tekuk. Mana ke tahu? Tanya doktor lah, ada tak? Dan sebab apa dia akak ni jadi dia gerak tekuk? Kenapa? Ada orang lengan, tengok orang tekuk tu dia jadi sipu. Kadang-kadang duduk denggok gini. Allahu akbar. Ni 2 pergerakan, ini 1 pergerakan, 3 di situ. Faham tak? Dia kita ni daripada sebelum takbir, mata kita tengok tempat sujud. Bukan tengok ke atas apa, bukan. Ke tempat sujud kita di atas. Yang duduk lenggok gitu tu kenapa? Masa baca Fatihah gitu kok duduk lenggok. Waladdallin. Baru dia turun. Baru turun tekuk tak tahu kenapa. Ke tempat sujud atas, bawah tempat sujud. Kita sebelum takbir tengok tempat sujud, Allahu akbar. Sudah lah. Ni lenggok atas, Allahu akbar. Baru ditunduk. 2 pergerakan tangan, 1 pergerakan kepala. Dalam kitab Hidayatus Sibiyan kita, di antara perkara yang membatalkan sembahyang. Dalam kitab Hidayatus Sibiyan kita masuk tajuk perkara membatalkan sembahyang, pergerakan 3 kali berturut-turut. Dibilang juga pergerakan tu ada dengan perbuatan yang sunat. Dalam kitab Hidayatus Sibiyan kita ni. Dia kita maklumlah 3 pergerakan berturut-turut dengan anggota besar di antara perkara yang membatalkan sembahyang. Kemudian 3 pergerakan yang membatalkan sembahyang ni dalam kitab Hidayatus Sibiyan ni dia masukkan juga dengan pergerakan yang sunat. Pergerakan sunat dibilang juga. Mana dalam kitab ni? Muka surat. Tak apalah, tak daya buku tengoklah. Dia perkara yang membatalkan sembahyang dalam kitab Hidayatus Sibiyan ni sebelum daripada masuk rukun. Kitab yang kedua bicara rukun. Dia bicara batal sebelum daripada bicara rukun. Sebelum bicara rukun, dia bicara perkara yang membatalkan sembahyang ada 21 perkara. Di antaranya keduanya perbuatan yang banyak, iaitu 3 kali berturut-turut. Lepas tu dia pun atau dihisapkan atau dikira juga 3 itu, 3 yang dikira membatalkan sembahyang ni dengan gerak yang sunat sekalipun. Gerak yang sunat pun kira juga. Seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lainnya, jadi 3, maka batal sembahyang dengan tersebut itu. 2 gerak yang sunat mana? Ni masa takbiratul ihram ni 2 gerak yang sunat, dan 1 yang lain gerak kepala yang tak sunat ni, 3 batal sembahyang.
Dalam kitab Hidayatus Sibyan kita ni. Sebab tu kadang-kadang ada orang diperhati kepala tu imam ketika tu imam takbir. Ini pandangan Ibnu Hajar dalam kitab Hidayatus Sibyan kita ni. Tapi pandangan yang muktamad, dua pergerakan tangan tu tidak dibilang. Sebab itu sunat. Maknanya kalau dia hanggut kepala, satu saja pergerakan yang tidak disunatkan, hukumnya makruh. Hak dua tangan ni, hak ni tak bilang. Sebab apa? Hak ni memang orang suruh akal. Itu pandangan Syekh Ramli. Itu pandangan muktamad. Ada ni. Jadi kalau orang perhati kepala tu imam masuk takbiratul ihram tu, hak memang pandangan Ibnu Hajar. Tiga pergerakan turut membatalkan dibilang juga dengan pergerakan yang sunat. Dua pergerakan yang sunat, angkat tangan. Satu pergerakan yang tidak disunatkan, gerakkan kepala, batal juga. Sebab tu ada orang perhati kepala tu imam. Tapi kenapa tu imam buat gitu? Tanya dia lah. Kenapa orang tekuk dia macam mana sambung orang tangan ke? Tapi sekurang-kurangnya makruhlah dengan satu pergerakan kepala. Dua pergerakan tangan tu disunatkan. Hak sunat ni, jangan bangun daripada rakaat pertama tadi. Bangun rakaat pertama, pada rakaat kedua, angkat tangan, dua ni pun tak sunat dah. Ni bilang ni, dua pergerakan yang tak sunat. Hanggut kepala sekali, tak ada khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, semayang tak? Faham tak ni? Kita nak ceritanya, benda orang tak buat. Tak ada buat, kita tak reti kita pun tak ada fikir, tak sunat lah. Tu macam tadi lah, orang baca khutbah tak ada seorang pun mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Tak reti tak khatib pun fikirlah sendiri, tak sunat lah tu. Nak semayang tak sunat baca bismillah, nak baca khutbah tak sunat baca bismillah, nak berzikir pun tak sunat baca bismillah. Nak berzikir, teruskan kepada berzikir. Nak berselawat, teruskan kepada berselawat. Ada ni. Tak sunat mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita nak berzikir, memberi salam kepada orang. Assalamualaikum, sudahlah. Ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lambat beri salam. Apa lambat? Bismillah dulu. Tak sunat. Ada ni. Kita nak berzikir ke nak berselawat ke tak sunat, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan semua perkara Maulid ni disunatkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau timbul khilaf gak, hak kitanya bismillahirrahmanirrahim ketika kita nak memulai membaca Al-Quran. Kita dalam mazhab Syafi'i, kalau kita memulai Al-Quran di awal surah, kita maklumlah bismillah di awal surah adalah ayat yang pertama bagi tiap-tiap daripada 113 surah. Itu ayat pertama. Kita nak baca Quran di awal surah, memang kita akan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hak timbul isunya, kita nak sambung baca Quran di tengah Quran. Tu. Kita nak sambung baca Quran di tengah surah. Ada ni. Kita baca Quran di awal surah, maklum jelas-jelas lah. Mulai dengan bismillah tu ayat pertama. Tapi macam mana kalau kita berhenti sebelum tu di tengah surah? Nanti nak sambung baca pula. Baca mana? Di tengah surah. Di tengah surah ada tak bismillahirrahmanirrahim? Tidak ada. Kita nak memulai zikir, tidak disunatkan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kita nak memulai selebih-lebih zikir membaca Al-Quran? Di tengah surah yang memang tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca di awal surah tu maklum. Waktu ayat yang pertama bagi tiap-tiap 113 surah. Di tengahnya macam mana? Ta'awuz, a'udzu, tak ada khilaf. Iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Nak baca Quran, baca a'udzu tu waktu maklum. Ta'awuz, tak ada khilaf. Tak ada ni. Bismillah tu sunat tak baca? Sebab di tengah surah ni. Di tengah surah.
Di situ ada khilaf. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, di tengah surah sekalipun kita disunatkan mulai dengan a'udzu dan bismillahirrahmanirrahim. Ini hak pekoh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang-orang Quran, memang dia tidak akan mulai dengan bismillah di situ. Sebab tidak ada bismillah. Dia hanya mulai dengan ta'awuz, a'udzu sahaja, a'udzubillah sahaja. Itu Quran. Tapi kalau pekoh Syafi'i dalam mazhab Syafi'i kita, sunat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim juga, walaupun kita memulai Quran tu di tengah yang memang tidak ada pun bismillahirrahmanirrahim. Tapi biasa orang kita punya amalan, dia tidak akan baca bismillahirrahmanirrahim. Cuba kalau kita perhati tengok tu imam. Kita perhati tengok tu imam, dia ambil tengah surah. Tu imam, dia ambil tengah surah. Jadi baca surah ke tengah kan. Habis baca Fatihah, tu imam dia baca surah, dia ambil di tengah, dimulai di tengah. Dia baca tak bismillah? Dah. A'udzu dia baca secara perlahan. A'udzubillah dia baca. Lepas tu dia terus baca kepada surah yang dimulai di tengah tu. Dia tidak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu khilaf ulama. Tapi dalam fiqh mazhab Syafi'i kita ni, pandangan muktamad, sunat juga mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, walaupun kita nak memulai baca Al-Quran tu di tengah surah yang tidak ada pun bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu jangan duk baloh lah. Kita ngaji Quran dengan satu guru Quran, kita nak sambung ngaji di hadapan dia di tengah surah. Dia kata tak usah baca lah bismillahirrahmanirrahim. Kan di tengah tu kan mana ada bismillah. Awak baca a'udzubillah sudah lah. Jangan duk baloh lah. Tok guru ustaz kita pekoh mazhab Syafi'i kan. Ni tak ada pekoh mazhab Syafi'i ni. Dia pun kata mualik ngaji dengan tok guru sendiri lah, dia kata. Marah dia. Tak usah duk baloh lah. Tapi kalau nak cerita pekoh mazhab Syafi'i kita, sehingga kan di tengah surah Bara'ah, di tengah surah Taubah, surah Bara'ah, surah Taubah, selepas surah Al-Anfal tu, dia tidak ada bismillah. Ada ni. Kalau baca bismillah di awal surah Bara'ah, pandangan Syekh Ramli-nya hukumnya makruh, pandangan Syekh Ibn Hajar hukumnya haram. Tapi tak ada orang baca bismillah di awal surah Bara'ah, surah Taubah. Macam mana pula kalau kita berhenti baca surah Bara'ah, surah Taubah di tengah? Nanti kita nak sambung. Nak sambung tu. Di awal tak ada bismillah. Tapi kita sekarang ni nak sambung di tengah. Pandangan Syekh Ramli-nya sunat mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Pandangan Syekh Ibn Hajar-nya makruh kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim jikalau kita nak baca di tengah surah Bara'ah, hak di awalnya memang tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Ada ni. Adapun di tengah-tengah surah yang lain tak ada khilaf. Hak dalam fiqh mazhab Syafi'i kita memang disunatkan selain daripada kita memulai dengan a'udzubillah ta'awuz, kita disunatkan memulai juga dengan bismillahirrahmanirrahim walaupun di tengah surah. Tapi itu perkara khilaf tu terpulanglah. Hak di awal surah memanglah kita akan baca bismillahirrahmanirrahim sebab itu ayat yang pertama. Bila dia zikir-zikir yang lain tidak disunatkan kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi bicara berkait dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyati. Wallahu a'lam. Kena jaga masa. Kena jaga masa. Sebab kita ada tiga slot orang apa? 3 slot. Ke apa mereka? Tiga bahagian. Kita ada 3 bahagian, kena jagalah. Cuma nak tanya sikit ni. Ada ke tak ada, tak tahulah hari ni. Kalau kebetulan ada. Hak kemarin di Masjid Badar Kolang, ada orang beri gelang ke saya untuk Masjid Syekh Daud. Gelang pintal, gelang lama tapi dia pintal. Ditulis dalam resit ni pintal selasih ke pintal apa ni? Ada.
Dia ditulis mana se je. Satu tu timbangan dia 39.97 gram. Harga dia RM9,673. Jadi kalau kebetulan ada hari ni, saya nak jumpa sekejap, ada hal sikit. Tapi hak duit tu saya serah dah kepada bendahari untuk pengurusan dana pembinaan Masjid Syekh Daud di Fatani. Dia beri duit cash 1,500. Duit cash. Lepas tu disertakan dengan gelang tu. Gelang tu nilai dia 9,600. Maknanya campur semuanya dalam 11,000 lebih lah bahagian dianya. Cuma kalau kebetulan ada hari ni, saya nak jumpa. Jadi nak tunggu minggu depan di Masjid Pada Kolang hari Rabu. Jadi kita rasa macam sakok. Kalau kebetulan ada dah ni, dah saya nak jumpa lah kebetulan ada. Dan kalau kira hak dengan saya lah, hak kita panderma untuk Syekh Daud ni, inilah pertama kali orang Wimah. Mula-mula Mah nak pergi ke mana ni, cari kedai hak duk ngajar orang surah, orang masjid kita lah biasanya. Jadi kalau ada saya nak jumpa. Kalau tak pun saya tanya hak mengurupang lah pula di Masjid Pada Kolang. Cuma bahagian kita ni jadi macam lambat ni, jadi macam sakok sikit. Jadi macam ada benda je hak. Jadi macam ada benda tak beres orang panggil. Tak beres. Duit tu memang saya hantar belaka dah kepada bendahari, masuk dalam rekod belaka dah. Bendahari pun masuk dalam bank apa semua, ada yang rekod belaka. Cuma saya nak jumpa dengan hak beri tu. Dia wisa je. Kita ingat ke 1,000 boleh ni berapa kali. Kita mula kia duk mikir dalam kepala otak pergi kedai ni. Alhamdulillah boleh 1,000 dah, duit boleh dah 1,500 cash. Boleh pula gelang boleh 1,000 mujadah 2,500. Tengok tahun kedai duk tulis 9 palatah ni 9 apa 900 ke pula dapat 1,000 dah kali ni. Dah nampak 9 mungkin 900. Apa 9,673 ringgit. Sebab hak derma, hak dana Masjid Syekh Daud ni memang masa di tahsin Quran tu memang kita ada buat kutipan tu. Tu buat kutipan. Lepas tu hantar individu terpulang hantar individu. Sebab kalau nak tengok dia punya pembinaan masjid tu macam mana, tengok dalam FB. FB hak saya tu hak tiap-tiap kali kuliah ni memang ada masuk semua. Dan alhamdulillah mengikut akaun bank tu masuk semua duit orang tu. Hari tu sekali masa sebulan 2 bulan lepas, akaun saja 60,000 hak masuk melalui bank. 60,000. Dia pembinaan masjid yang besar lah di Fatani tu untuk tuan guru. Dia tuan guru pondok ni, dia ada masjid dalam pondok masing-masing. Hak ni masjid untuk persatuan pondok-pondok. Jadi masjid ni bukan dia buat tanggungjawab seorang tuan guru lah. Dia menjadi tanggungjawab kepada semua tuan guru yang ada di Fatani. Masjid tu. Dia tuan guru ni, dia ada masjid dalam pondok dia sendiri-sendiri tu. Ni hak Masjid Syekh Daud. Sebab kampung tu tempat kelahiran Syekh Daud Al-Fatani. Jadi letak nama Masjid Syekh Daud. Dia masih lagi dalam pembinaan. Cuma baru ni tergendala lah dengan Covid. Tergendala 4 bulan agak dia. Tak buat kerja lah. Dah tergendala kan masa tu. Sekarang ni dia ada buat kerja dah. Jadi kalau ada hak kemarin hak pada kolam tu saya nak jumpa lah. Ada hal sikit. Ni kitab Hidayatus Sibyan muka surat 16. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabat yang ketiganya, martabat kedudukan niat yang ketiga daripada 4 martabat. Mana martabat yang ketiga ni? Sembahyang yang memada pada niatnya, memada pada untuk sah rukun niat dengan qasad dan ta'arud. Qasad ni saja aku sembahyang. Dan ta'aruk ni datangkan niat fardu. Dan ta'ayyun ni nyatakan sembahyang apa. Erti ta'aruk itu dia jadi tak ada titik, tak ada koma, tak ada dang pun.
Sembahyang yang memada pada niatnya, niat sembahyang dengan qasad, saja aku sembahyang, dan ta'aruf dan ta'ayyun, nyatakan sembahyang zuhur ke asar ke, gitulah. Erti ta'aruf itu, erti. Mana hak Rumi, dia ada wadang tak ada dah. Erti je, dia titik. Dia titik dah. Dia titik. Ni erti alif ra ta. Macam mana alif ra ta? Arab. Alif ra ta. Arab ada ke apa? Urat. Alif ra ta. Kita erti kalau ejaan sekarang alif ra ta ya. Kalau kita sekarang ertinya erti ta'aruf kayak gitulah, tahu tak? Nanti alif ra ta. Tak ada titik, tak ada koma, tak ada dan. Ni hak Jawi. Qasad dan ta'aruf dan ta'ayyun. Habis kat tu titik situ. Erti ta'aruf itu, apa makna ta'aruf? Qasad datang dah dahulu. Niat semayang, saja aku semayang. Ta'ayyun, kita tahu dah. Kita niatkan semayang apa? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ta'aruf ni apa buat ta'aruf ni? Erti ta'aruf itu meniat akan fardu. Kita datangkan niat fardu tu ta'aruf. Saja aku semayang, qasad, fardu, ta'aruf, zuhur, ta'ayyun. Ni hak martabat yang ketiga. Jadi yang kita idatus sibiang ni, niat tu rukun. Kemudian dalam niat ni berapakah bahagian yang kita wajib kena niat? Berapa? Kita niat kadang-kadang panjang. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah Taala. Panjang tu. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Dalam niat tu berapakah bahagian hak wajib hukumnya untuk sah rukun niat? Kena ngaji molek lah tu. Kan ada ni. Niat. Tu ngapa budak umur 6-7 tahun. Rukun 13. Mana yang pertama niat, yang kedua takbir, yang ketiga berdiri, yang ketiga Fatihah. Dia kena mengaji satu-satu pula. Niat ni hak wajibnya ada berapa dalam niat? Kalau takbir pula, berapakah syarat untuk sah rukun takbir? 21 syarat untuk sah rukun takbir. Berdiri pula untuk sah rukun berdiri. Berdiri pula bagi orang yang kuasa. Orang lemah, maka berdiri tidak menjadi rukun. Lemah tu macam mana nak panggil lemah? Kena ngaji molek ni bab rukun semayang. Fatihah, rukun yang keempat. Apa syarat bagi rukun Fatihah? Rakaat, rukun yang kelima. Apakah syarat bagi rukun rakaat? Keenam, iktidal. Apakah syarat bagi rukun iktidal? Ni dalam kitab Hidayatus Sibiang. Dia perhalusi satu. Jadi dalam bab niat ni dibahagikan pada 4 martabat. 4 peringkat. Martabat yang pertama, bahagian niat, juzuk niat, bahagian apa panggil dah? Qasad saja. Itu martabat yang pertama. Martabat kedua, qasad dan ta'ayyun. Martabat yang ketiga, qasad, ta'aruf, ta'ayyun. 3 bahagian nak kena niat. Martabat yang keempat, qasad, ta'aruf, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Ada 4 bahagian niat. Kita hak lepas dahulu, martabat pertama, qasad saja, semayang sunat mutlak. Martabat yang kedua, qasad dan ta'ayyun, semayang sunat yang mempunyai waktu, semayang sunat yang mempunyai sebab. Martabat yang ketiga ni pula 3 bahagian, semayang fardu. Semayang fardu zuhur contohnya. Niatnya 3 lah. Martabat ketiga, qasad, ta'aruf, ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur. Martabat yang keempat, contohnya semayang Jumaat. Martabat keempat, dia ada 4 bahagian niat. 4 bahagian. Martabat keempat, ada 4 bahagian. Mana? Saja aku semayang fardu Jumaat, imam. Saja aku semayang fardu Jumaat, makmum. Berapa tu? 4 tu wajib ya? Saja aku semayang fardu Jumaat. 3, qasad, ta'aruf, ta'ayyun.
Imam wajib niat imam. Makmum wajib niat makmum. Kalau tidak sah rukun niat, tidak sah semayang. Kita kalau sembahyang zuhur niat imam, niat makmum fadilah untuk dapat gandaan 27. Niat imam, niat makmum sembahyang Jumaat bukan cerita fadilah, syarat untuk sah sembahyang Jumaat. Sembahyang zuhur berjemaah syarat sah ke? Sembahyang zuhur berjemaah adalah fadilah. Fadilah 27 tu lah. Adapun sembahyang Jumaat berjemaah syarat untuk sah sembahyang Jumaat. Jadi Jumaat dia ada empat bahagian niat. Dia duduk martabat yang keempat. Saja aku sembahyang fardu Jumaat, 3 imam. Kalau jadi makmum, jadi 4. Nak kena niat hak martabat yang keempat. Kemudian kita mengelepasnya martabat yang kedua, qasa dan ta'ayyun. Sembahyang sunat yang berwaktu dan bersebab. Kemudian hak mengelepasnya didatangkan contoh sembahyang sunat yang berwaktu, yang bersebab ni didatangkan contoh hak ada 2 bahagian, ada 2 pesen. Mana didatangkan contoh terdahulunya sembahyang sunat rawatib zuhur. Sembahyang sunat rawatib zuhur ni berwaktu dan dia ada 2 bahagian. Ada qabliyah sebelum zuhur, ada ba'diyah selepas zuhur. Jadi 2 apa ni? Dua peseng nak panggil tak? 2 jenis. 2 jenis. Dia tak sama dengan rawatib subuh. Dia tak sama dengan rawatib asar. Dia hanya ada 1 jenis saja, iaitu qabliyah. Dan kita ada tasbih ni didatangkan hak sembahyang sunat yang berwaktu hak ada 2 jenis. Qabliyah zuhur, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Dia ada 2. Rawatib zuhur, rawatib maghrib, rawatib isya. Hak mengiringi fardu dia ada 2 jenis. Ada sebelum qabliyah, ada selepas dipanggil ba'diyah. Ada ni. Maka kalau sembahyang sunat berwaktu seumpama dia yang ada 2 bahagian, kita kena ta'ayyunkan, nyatakan nama dia, nama yang lengkap, yang sempurna. Wajib kena sebut sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur, saja aku sembahyang sunat selepas zuhur. Tak ada ni. Walaupun hak sebelum qabliyah tu memang kita buat sebelum. Hak sebelum tu memang kita buat sebelum. Hak selepas memang kita kena buat selepas. Faham tak ni? Hak qabliyah kita buat sebelum sembahyang fardu. Hak ba'diyah pastilah kita buat selepas sembahyang fardu. Kan gitu? Jadi kalau kira tak capu dah hak qabliyah sebelum sembahyang fardu, hak ba'diyah selepas sembahyang fardu, dak capu dah kalau kira-kira. Dak capu dah sekalipun wajib juga niat qabliyah, wajib juga niat ba'diyah. Walaupun kita sudah buat asing-asing sekalipun. Walaupun kita buat asing-asing dah sekalipun. Ada ni. Ini pandangan muktamad. Walaupun ada, kalau contohnya kita macam kita kata kok tak niat pun, niat sunat zuhur gitu je, sunat zuhur qabliyah pun tak sebut, ba'diyah pun tak sebut. Sunat zuhur saja aku sembahyang sunat zuhur, saja aku sembahyang sunat maghrib, saja aku sembahyang sunat isyak. Qabliyah tak kata, ba'diyah tak kata, tetapi 2 tu tak campur. Sebab kita qabliyah memang kita buat sebelum fardu, ba'diyah memang kita buat selepas fardu, tak campur. Pandangan muktamad masih lagi tidak sah. Tapi pandangan Imam Asnawi, pandangan di kalangan sebahagian dari ulama mutaakhiri mengatakan sah, tak apa. Janji hak sebelum kita buat sebelum fardu, hak sunat rawatib selepas kita buat selepas fardu, mana tak campur. Maka tak syarat sebut qabliyah dan tak syarat sebut ba'diyah. Itu pandangan dhaif.
Tapi kalaulah kita dahulu tak niat pun sebelum zuhur, kita niat saja aku semai sunat zuhur, saja aku semai sunat maghrib, saja aku semai sunat isyak. Sebelum ke selepas? Sebelum kita buat sebelum, tak payah buat nama. Selepas kita buat selepas, tak payah sebut nama lah. Memada bagi pandangan daif. Tapi kalau kita niat gitu, pakai hak tu lah, pakai memada lah, tidak khising kita. Khising gitunya. Dah lah semai sunat kita hak tu lah, hak adanya. Hak rawatib tu lah hak biasa orang kita hak adanya. Hak lain-lain tu payah sikit. Ada dia. Tiba-tiba tak niat sebelum. Kalau subuh tak apa. Hak asar tak apa. Saja kau semai sunat subuh, okey dah. Saja aku semai sunat asar, okey dah. Sebut qabliyah, sebut sebelum subuh, sebut sebelum asar, letak sebelum tu sunat je sebut tu. Sunat. Kena niat juga qabliyah tapi sunat je hukum. Hak kita hak zuhur, maghrib, isyak ni ada sebelum ada selepas. Tiba-tiba kita tak niat qabliyah dengan ba'diyah. Hak pandangan muktamadnya memanglah tak sah semayang tu. Tapi pandangan Imam Asnawi, jikalau kita mengasingkan antara hak qabliyah dengan ba'diyah, maka niat qabliyah ba'diyah tu sunat saja. Niat sunat zuhur padang dah lah. Itu pandangan ta'ih tu. Ada ni. Yalah, kita benda-benda pekoh ni kadang-kadang kita mengaji kemudian tu dah apa nak kena molek orang kita buat. Lepas tu macam mana? Ada pandangan-pandangan hak memada, alhamdulillah lah. Kalau ada pandangan kata memada, gitu je lah. Ada ni. Ni contoh-contoh hak minggu lepas di antara sembahyang sunat yang berwaktu yang ada 2%. Contoh minggu lepasnya sembahyang sunat raya. Sembahyang sunat raya Idul Fitri, Idul Adha ni dia berwaktu, dia panggil. Masuk waktu dengan terbit matahari. Terbit matahari sekarang pukul berapa terbit matahari? 6.53. Terbit matahari bermulalah waktu sembahyang raya. Tapi disunatkan tunggu sampai kepada selepas masuk waktu duha. Naik matahari sekali setengah jam. Sunat je tu. Dia 6.53 syuruk terbit matahari itu sudah masuk waktu. Dah kan waktu tu masih lagi waktu tahrim kan? Sebab waktu tahrim kepada sembahyang sunat habis dengan waktu duha, naik matahari segala. Jadi 6.53 tu waktu tahrim belum habis. Macam mana kita nak sembahyang sunat raya di situ? Dia waktu dia di situ, tak ada tahrim untuk dia. Sebab apa? Dia sahibatul waqti, tuang waktu, tuang rumah. Rumah hidup situ. Rumah dia duduk di 6.53 syuruk terbit matahari. Waktu tahrim tak habis lagi. Tahrim untuk orang lain, untuk waktu sembahyang lain, bukan untuk sembahyang. Rumah dia di situ, waktu dia di situ, sahibatul waqti, tak haram. Cuma sembahyang raya tu sunat kita tangguhlah sampai ke naik matahari segala. Tunggu dulu, jangan sembahyang lalu lah. Sunat jua. Tapi terbit matahari 6.53 tu sudah masuk waktu bagi sembahyang sunat 2 hari raya. Tak ada ni. Tapi orang sembahyang berjemaah pukul 8, pukul 9 lah tu. Itu bicara lain pula. Tapi waktu dia, bila kau habis waktu sembahyang sunat 2 hari raya dengan masuk waktu zuhur, 12.53. Orang sama-sama 53 tu. Syuruk 6.53, zuhur 12.53. Masuk waktu zuhur, habislah. Waktu bagi sembahyang 2 hari raya. Itu sembahyang sunat yang berwaktu. Kemudian sembahyang sunat 2 hari raya ni dia ada 2%. Kita nak cerita 2%. Nak bicara 2%. Walaupun antara 2% sembahyang raya ni dah akan capur. Sebab apa? Sebab senggang 2 bulan. Raya puasa senggang 2 bulan, barulah raya haji. Faham tak ni? Dak capur sekalipun wajib kena takyinkan raya puasa ataupun raya haji. Kalau niat saja aku sembahyang sunat raya, tak mau ada. Ada ni. Dia kena takyin yang lengkap. Nyatakan, sebut nama yang sempurna. Raya, iyalah raya apa? Raya apa lagi bulan lepas puasa Ramadan, raya puasa. Betul, kena takyinkan raya puasa. Ada ni. Ini pandangan muktamad. Tapi saya pernah jumpa orang tua dah dianya, di sembahyang raya, dia sebut niat dia gini, saja aku sembahyang sunat raya 2 rakaat makmum kerana Allah. Panjang niat dia. Saja aku sembahyang sunat raya
2 rakaat makmum kerana Allah. Makmum disebutlah. Sebab orang kita ni sembahyang rayanya berjemaah. Kalau di rumah tak ada main raya. Pelik orang kita. Baru ni macam mana PKP. Ada tak sembahyang raya? Ada tak di rumah tak? Orang baru tahu tak main raya boleh main di rumah. Baru tahu. Dan mana dia tahu dia ingat ke main raya ni macam main Jumaat? Kan main Jumaat kan? Berjemaah wajib. Tak jemaah tak sah Jumaat. Dia ingat sembahyang raya pun pesta Jumaat juga barangkali. Ada orang Allah hari ni tak main raya dah lah. Apa tak sempat lagi masjid. Dah main di rumah. Boleh ke dia tanya? Boleh pula dah. Tapi lepas PKP baru ni tahu dah boleh main di rumah. Bukan orang perempuan main rayanya di mana? Di rumah bukan di masjid. Orang perempuan sembahyang rayanya di rumah bukan di masjid. Tu pergi masjid belakang muda-muda makruh. Makruh. Lah makruh. Dah lama kening duk buat. Makruh lah lama kening. Bila tinggal makruh kena covid. Kena covid baru tinggal makruh. Main covid baru tinggal makruh. Covid tak mari, buat benda makruh. Covid mari barulah tak buat benda makruh. Bawa buat afdal. Tarawih, mana afdal? Di masjid, di rumah kalau perempuan. Di rumah. Lepas tu mari Covid barulah sembahyang tarawih di rumah boleh afdal. Tak ada Covid di rumah pergi masjid. Hak muda-muda pun pergi masjid belaka. Makruh hak muda-muda. Hak tua-tua ada kelonggaran lah. Hak tua-tua tu ada kelonggaran. Tapi kalau tua sekalipun, kalau boleh berjemaah di rumah, tetap afdal di rumah. Bukan semayang raya, bukan semayang tarawih, semayang fardu zuhur, semayang fardu asar. Orang tua sekalipun, kalau ada regu di rumah, anak kita ada seorang, cucu kita ada seorang, kita berjemaah dengan dia sebagai seorang makmum, afdal kita berjemaah di rumah. Walaupun kita orang tua sekalipun. Tetapi kalau orang tua ni duduk di rumah, jadi semayang seorang, afdal orang tua berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Kena faham boleh. Orang tua afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Pada ni. Tapi kalau di rumah perempuan tua ni boleh berjemaah, afdal perempuan tua ni berjemaah di rumah walaupun seorang makmum dengan berjemaah di masjid, walaupun masjid ada ratus-ratus makmum sekalipun. Orang tua, orang muda makruh. Main zuhur tu makruh dah berjemaah orang muda. Main raya tapi penuh ramai mari. Aku mana? Mari Covid baru reti. Mari Covid baru reti. Kemudian tu bolehlah sembahyang raya di masjid. Orang lelaki saja. Orang perempuan pun khising-khising. Tak ada bagi aku. Memang tak ada dah berdasar lagi. Dia bukan kena Covid pun. Mari Covid baru reti kita ni. Dan macam mana kita sembahyang raya? Di rumah lah. Itu sepatutnya. Itu hak sepatutnya. Berjemaah sama perempuan, berjemaah sama orang perempuan. Baca khutbah ke tak? Tak ada. Kalau berjemaah di rumah diimamkan oleh lelaki, barulah sunat baca khutbah. Kalau berjemaah di rumah diimamkan perempuan, tak ada khutbah. Kan ada orang baca khutbah juga. Ambil gambar lah, masuk dalam FB. Perempuan pegang tukar. Tak ada. Tapi kalau berjemaah sembahyang raya di rumah, walaupun imam lelaki seorang tu je. Hak lelaki lain pergi masjid. Sebab ni dia ikut umur 15. Balik dah budak ni dia ikut umur 15 kan tak lagi masjid kan. Hak ayah, hak abang-abang pergi masjid. Hak adik ni, hak umur 13, 14 Dia tak ikut umur 15. Balik dah budak tu tapi tak umur 15. Dia pun semayang di rumah jadi tu imam kepada mak dia, kepada adik-adik perempuan dia. Maka sunat je khutbah. Sebab diimamkan oleh lelaki. Kalau diimamkan oleh sesama perempuan tak ada lah pada ni. Jadi tak tahu kita yang mana afdal. Kita pergi kerja hak tidak afdal. Kalau kuliah agama, belajar agama tak mari-mari pun. Buat rajin hak tidak dituntut bukan dimakruhkan. Sebab apa? Adat budaya tradisi yang diterapkan yang tidak berlandaskan pada ilmu syarak. Itu berlandaskan kepada hak sama-sama dah tok nenek kita. Tak ada pakai hak sama-sama tu. Kita pakai balik pada ilmu. Hukum syaraknya macam mana. Jadi sembahyang raya ni waktu ni kita sebut benda ni hilang punca dah.
tersebut bab semai raya ada dua. Tapi hak saya sebut masalah ni dia niat panjang. Saja aku semayang sunat raya 2 rakaat makmum kerana Allah. Memang Jumaat semua lah makcik ni. Makmum kerana Allah. Tapi raya apa? Raya puasa dak letak. Raya haji. Dah memang raya puasa, haji dak campur dah betul. Tapi dah letak raya apa-apa. Tapi niat 2 rakaat disebut tu sunat. Niat kerana Allah disebut tu sunat. Apa dah ni? Hak sunat ada, hak wajib tak ada. Saja aku semayang tu wajib qasar. Raya tu tak sempurna disebut. Raya puasa tak sebut, haji tak sebut. 2 rakaat disebut sunat tu. Kerana Allah disebut dan niat sunat tu. Tapi hak wajib tak cukup. Ta'ayyun tu tak lengkap. Raya tu tak lengkap. Raya puasa, raya haji tak sebut, raya saja je. Pandangan muktamad tak sah lah main raya dia. Lepas macam mana? Pandangan okey je, sah dah. Gitu je lah. Mujurlah ada pandangan pandang ni. Tak khising lah, tak sajalah juga. Tak saja. Ni kita balik pada hak rawatib kita ni. Hak rawatib. Maknanya walaupun qabliyah kita buat sebelum, ba'diyah kita buat selepas sekalipun, wajib kita kena sebut qabliyah dan ba'diyah bagi rawatib zuhur, maghrib, isyak. Rawatib subuh, asar sebut qabliyah sunat juga. Saja aku sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah. Saja aku sembahyang sunat sebelum asar 2 rakaat kerana Allah. Jadi niat sebelum tu sunat, niat 2 rakaat sunat, niat kerana Allah sunat. Sekurang-kurangnya saja aku sembahyang sunat subuh, saja aku sembahyang sunat asar. Dia niat sunat tu pun tak wajib. Niat sunat tu pun tak wajib. Saja aku sembahyang subuh, saja aku sembahyang asar, cukup dah. Qabliyah ni orang rawatib sebelum ni. Sahaja kau sembahyang subuh tukar dengan sembahyang fardu subuh. Tak tukar. Sembahyang fardu subuh martabat yang ketiga. Saja aku sembahyang fardu subuh, saja aku sembahyang fardu asar. Tak tukar. Sunat subuh, sunat asar, saja aku sembahyang subuh, saja aku sembahyang asar. Kita niatkan sunat subuh, kita niatkan sunat asar. Sebut niat sunat tu hukum sunat. Macam sebut minggu lepas lah, kita cerita mana wajib mana sunat. Time kita beramal, hak sunat jangan tinggal. Maknanya kalau kita niat kau, saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah, saja aku sembahyang sunat asar 2 rakaat kerana Allah. Itu hak lengkap dia. Campur dengan hak bahagian-bahagian sunat. Sekurang-kurangnya wajib. Saja aku sembahyang subuh, saja aku sembahyang asar. Kalau hak tak ada qabliyah ba'diyah. Kalau macam zuhur, saja aku sembahyang sebelum zuhur. Kena letak sebelum. Saja aku sembahyang sebelum selepas zuhur. Saja aku sembahyang sebelum maghrib. Saja aku sembahyang selepas maghrib. Saja aku sembahyang sebelum isyak. Rawatib ni. Saja aku sembahyang selepas isyak. Letak sunat tu sunat je. Macam dia buat niat contoh dalam kitab kita ni. Usolli sunnataz zuhri qabliyatan, ataupun usolli sunnataz zuhri ba'diyatan. Dia letak sunat tu sunat je. Wajibnya usolli zuhra qabliyatan, usolli zuhra ba'diyatan. Hak tu wajib. Sunnataz zuhri sebut sunat, hukum sunat. Kan? Faham tak ni? Kita niatkan sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Contohnya, saja aku sembahyang sunat Isyraq, saja aku sembahyang sunat duha, saja aku sembahyang sunat tarawih, saja aku sembahyang sunat witir. Sebut sunat tu sunat je. Sekurang-kurang qasar dan ta'ayyun. Qasar saja aku sembahyang, ta'ayyun Isyraq.
Kosok saja aku semayang, tak ayungnya duha. Kosok saja aku semayang, tak ayungnya tarawih. Tak ayungnya witir. Saja aku semayang isyraq, saja aku semayang duha, saja aku semayang tarawih, saja aku semayang witir. Kita letak sunat isyraq, sunat duha. Niat sunat, hukumnya sunat. Tapi niatlah, jangan tak niat. Jadi maknanya kalau hak sunat subuh, sunat asar tu, orang qabliyah tu, saja aku semayang subuh, okey dah. Saja aku semayang asar, okey dah. Jadi hak kita pergi pada hak ada qabliyah ba'diyah ni. Hak zuhur, samalah maghrib isyak sama, zuhur. Walaupun qabliyah tu kita buat memang sebelum. Kita qabliyah ni memanglah kita buat sebelum fardu. Pada ni. Qabliyah memang kita buat sebelum fardu. Sunat juga qabliyah kita buat sebelum. Harus kita nak buat qabliyah selepas boleh. Kita sebelum zuhur tu jumpa dengan kawan lama. Jumpa kawan lama tu bersembang-sembang. Siapalah orang komat. Macam mana qabliyah zuhur kita buat selepas? Ada ni. Semayang rawatib zuhur, semayang qabliyah ba'diyah dipanggil semayang sunat yang berwaktu. Maka pasti ada waktu masuk, pasti ada waktu habis. Bila kau masuk waktu qabliyah zuhur 12.53. Bila habis waktu qabliyah zuhur 4.13. Asar barulah habis waktu qabliyah zuhur. Pada ni. Qabliyah zuhur bukan habis dengan semayang fardu zuhur, bukan. Adapun qabliyah zuhur habis dengan semayang zuhur, lepas zuhur jadi semayang qada. Qabliyah tu mazhab Hanbali, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali, qabliyah zuhur, kita semayang je zuhur, habis dah waktu dia. Kemudian disunatkan qada qabliyah zuhur selepas daripada semayang fardu zuhur. Sunat qada. Nama dia qada sebab waktu habis dah. Tu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i, kita buat qabliyah zuhur selepas main fardu zuhur, nama dia adaan tunai, bukan qada sebab waktu dia belum habis. Qabliyah masuk waktu dengan 12.53. Tapi dah semain lagi orang bang pun dah habis lagi. Habis waktu dia bila? 4.13. Masuk asar bola habis waktu qabliyah zuhur, bukan dengan semain zuhur. Ba'diyah masuk waktu dengan selesai semain zuhur. Masuk waktu ba'diyah selesai semayang zuhur. Faham tak ni? Bila habis waktu ba'diyah sama dia 4.13. Jadi waktu qabliyah, waktu ba'diyah tak sama pada waktu masuk, tapi sama waktu-waktu habis. Bila habis waktu qabliyah asar 4.13. Bila habis waktu ba'diyah zuhur asar 4.13. Ada ni. Ni fardu takdir. Barulah kita sedar semayang zuhur kita tak sah. Adalah kesalahan apa-apa tu. Tak kira macam mana pun. Tapi tadi zuhur tu semayang beres dah, ba'diyah tu semayang beres dah. Dah beres dah, selesai dah. Kira macam-macam masalah pun. Zuhur kita tidak sah. Kita wajib semayang semula zuhur tu, dan kita disunatkan semayang balik ba'diyah tu. Sebab apa? Ba'diyah kita tak sah juga sebab zuhur kita tak sah. Ada ni. Kita semayang zuhur siap, semayang ba'diyah. Nyatalah zuhur kita tidak sah, maka ba'diyah tak sah juga. Sebab waktu ba'diyah tak masuk lagi lah, sebab kamu belum semayang zuhur lagi. Tadi semayang dah kata tak sah kan, hukum tak semayang lah, muka tak sah. Zuhur semayang semula lah, tu wajib lah. Ba'diyah kena buat semula, tu sunat. Faham ni? Masalah macam kira lah, macam ni. Jadi zuhur, main fardu zuhur tidak sah. Nyata kemudian zuhur kena semayang semula, maklum. Ba'diyah tu buat dah tadi, tak jadi. Sebab zuhur kamu tak ada. Kita buat ba'diyah kerana kita main zuhur dah, yelah asalnya. Tapi nyata kemudian zuhur kita tak sah. Kena buat ba'diyah semula. Sunat je tu. Pada ni. Jadi waktu masuk qabliyah dengan zuhur, waktu zuhur habis asar. Waktu ba'diyah masuk waktu dengan selesai semayang fardu zuhur, habis asar. Ada ni.
Tapi qabliyah ni dia haruskan buat selepas zuhur. Boleh, tak ada masalah. Bahkan terkadang qabliyah ni sunat buat selepas zuhur. Mana? Kita mari naik dah. Ni. Ada tu nombor iqamah tu. Situ dah kita mandi wudu. Kan ada kan nombor iqamah tu lepas daripada azan dia letak 10 minit tu kan. Dia ada di tu waktu nak iqamah tu kan. Kita masuk-masuk tengok, orang nak qamat dah. Maka qabliyah kita disunatkan buat selepas zuhur. Sunat buat selepas. Dah nama apa tu? Qada ke? Tunai waktu dia lagi. Hak ni hak timbulnya. Qabliyah dia buat selepas zuhur. Ba'diyah selepas zuhur juga. Hak ni lah. Kalau tak niat qabliyah apa dia? Tak sah walaupun pada kata sebab dia capu dah situ. Dia capu dah. Kalau dah capu, hak sama-sama dah capu kan. Hak sama-sama qabliyah kita buat sebelum zuhur. Hak ba'diyah kita buat selepas zuhur. Pandangan muktamad wajib juga niat qabliyah. Wajib juga niat ba'diyah. Pandangan dhaif, pandangan Imam Asnawi tak apa. Tak niat qabliyah pun tak apa, tak niat ba'diyah pun tak apa. Saja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat kerana Allah. Tak niat sebelum tu. Tak niat selepas tu tak apa sebab dia duduk suku. Itu pandangan dhaif. Pandangan muktamad duduk suku pun wajib kena niat qabliyah dan ba'diyah. Tetapi kalau qabliyah tu memang dibuat selepas zuhur, hak tu dhaif pun wajib kena niat qabliyah, wajib kena niat ba'diyah sebab apa? Jadi setepat dah. Setepat. Sebab lepas mai fardu zuhur dah ni. Pada ni. Kita kalau qabliyah tak sempat semayang, mari masjid orang qamat dah. Apa? Tak ada qabliyah. Gitulah. Beng lalu lah. Tak ada. Mari lambat semua. Mari lambat semua. Jadi qabliyah tak ada semua. Padahal buat selepas. Waktu dia masih lagi ada. Habis waktu qabliyah bila? Dengan habis waktu semayang. Pada ni. Jadi hak kita nak ambil masalahnya, kalau qabliyah tu buat selepas daripada sembahyang fardu zuhur. Tu kalau tak niat qabliyah ba'diyah di setepat dah tu pandangan pun tak sah juga. Kalau asing-asing pandangan muktamad wajib kena niat qabliyah ba'diyah. Pandangan tak apa. Tak apalah sebab dia sudah tengah tu diceraikan dengan sembahyang fardu zuhur. Hak tu masih lagi sambungan hak martabat yang kedua. Kita hak martabat 3 ni kita baca saja, insya-Allah depan kita sambung balik. Dan martabat yang ketiga, sembahyang yang memada pada niat dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun. Wallahu a'lam. Tiga selok ni, kena sampai pukul 11 baru jadi. Pukul 11 baru jadi. Kalau pukul 11 dak cakap saja lagi ni, jangan minggu depan tak mari dah. Bunyi nak putih pukul 11, minggu depan tak mari. Dah kalau kita ambil 40 minit barulah sedang molek 2 jam. 2 jam tu sekadar tengok 2 drama je. Yelah 2 drama je. Drama Indonesia drama Filipin 2 jam dah. Orang Tuhan dak minat tengok tu, alhamdulillah lah. Tuhan uji dia lekat. Dia tengok heroin comel-comel, hero comel-comel. Jadi Mak Haji ni peperangan masa muda dia comel. Tengok cerita orang comel-comel. Dah heroin comel, hero pun comel. Dia pun teringatlah masa muda-muda naik motor Vespa dengan ayah Haji. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji, muka surat 28. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta.
mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda, berseluruh, bergurau dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam, dan memuji-muji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Kemudian kita bicara terdahulunya adalah kata-kata yang berdosa, iaitu mengumpat. Kita berulang kali dah tekan berkaitan dengan mengumpat. Mengumpat ni kata akan saudara engkau dengan perkataan yang dia benci, sama ada di hadapan ataupun di belakang. Mengumpat sama sekali bukan kata sebelah belakang. Itu salah sangat-sangat. Tidak ada takrif yang seumpama tu. Bercanggah dengan takrif mengumpat hak Nabi takrifkan. Nabi yang definisikan mengumpat tu apa dia? Nabi yang definisikan mengumpat tu apa dia? Nabi SAW tanya sahabat, atadruna mal ghibah? Adakah tahu kamu apakah dia mengumpat? Sahabat pun jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam lah, Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka Nabi pun jawab, mengumpat adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kita ingat tarikh tu. Zikruka akhaka, menyebut oleh engkau akan saudara engkau. Saudara seagama. Orang kafir tak panggil mengumpat. Kita kata orang kafir tak panggil mengumpat. Dengan barang yang benci ia akan dia. Tak ada kata mengumpat. Nabi kata akan saudara engkau di belakangnya. Tak ada. Kalau kita faham mengumpat kata sebelakang ni jauh sangat lagi. Sebenarnya mengumpat ni kata di belakang, ambil mana sebenarnya? Ambil mana sebenarnya? Ada dalam buku-buku ke? Tak ada orang. Dah lah, memang di mana-mana tempat sama je. Ramai orang yang faham mengumpat ni kata di sebelah belakang. Ni timbulnya saya jenis tak boleh mengumpat. Kata belakang saya tak main kata belakang. Sebab apa? Payah di mahsyar. Saya akan kata direct depan batang hidung lalu. Dia kata tu bukan mengumpat. Apa benda yang dia kata? Dia kata dengan perkataan yang saudara ia benci. Mengumpatlah. Tak, saya kata di hadapan mengumpat. Cuma yang timbul persoalan, timbul kemusykilan, Nabi kata mengumpat, kita kata akan saudara kita dengan perkataan yang ia benci. Kalau kata di hadapan, jelas-jelas ia benci. Mengumpatlah. Tapi kalau dia tak dengar, dia tak tahu, dia benci ke tak? Benci kan dia tak dengar. Tak benci lah, dia tak dengar. Dia tak tahu nak benci ke mana. Maka timbullah qaid dia. Qaid ni nak takmim ni. Jika dengar, ia akannya. Jika dengar. Nak takmim, nak meratai bahawa kod belakang pun mengumpat juga. Bukan kod depan saja. Jadi kod depan sahih mengumpat. Sebab apa? Sebab perkataan tu saudara kita benci. Tapi timbul benci kalau kata di hadapan, sahihlah mengumpat. Tapi kalau kata di belakang, saudara kita nak benci kok mana? Sebab dia tak dengar, dia tak tahu. Nak benci macam mana? Jika dibenci dia, kalau jika dia dengar, dia benci tak? Benci. Mengumpat juga kalau kata di sebelah belakang. Gitu. Kita ambil belakang saja mengumpat. Tu memang salah sangatlah tu. Jadi macam manalah kita nak tinggal dosa mengumpat kalau takrif mengumpat kita salah dah. Dia berbeza dengan kita nak perbaiki. Kita nak perbaiki. Kita nak perbetulkan. Ada ni. Perkataan yang kita gunakan memang dia pun dah berakhir juga. Dia nasihat semua. Padahal kita cakap dia tu untuk perbaiki. Untuk perbetulkan. Itu dia panggil nasihat. Itu dia panggil mengumpat. Mengumpat ni lain. Mengumpat ni tujuannya nak menghina orang, nak menjatuh orang, nak memalukan orang. Itu dia mengumpat. Sebab mengumpat ni kesalahan pada irdun dia panggil. Ir ni apa ni ir? Kalau kita jawi lama dia terjemah dengan kemaluan. Tapi bukan kemaluan tu, kemaluan ni mana apa? Maruah dia, imej dia, harga diri dia. Tu. Ir dia panggil. Kita dosa dengan Adam ni ada lima jenis.
Yang pertama, dosa pada agama. Kita tuduh seseorang tu syirik ke, fasik ke, bid'ah ke. Ni dosa yang ada dalam bab agama. Ni kena pergi minta maaf ni. Yang kedua, dosa yang ada dalam bab harta. Harta ni kita tipu dia ke, bab harta kita faham lah. Pada ni. Yang ketiga, bab diri. Bab diri ni macam mana? Kita pernah cederakan orang, kita pernah tumbuh orang ke, lepas orang ke, kena minta maaf. Ni kadang-kadang ada juga ayah haji hok jalan pun dah pun nak lepas dah, orang siuk rebah. Kita masa muda ramai orang makan napa kita, dia kata makan napa dia tu lah. Ni penampar. Ramai orang makan napa kita ni masa kita muda dulu. Tua ni je. Tua ni rebah lalu. Masa dia muda. Di situ ramai orang hok jadi hok makan penampar dia. Kena pergi minta maaf. Itu dosa yang ada pada bab diri. Kita mencederakan orang. Sedap-sedap dia cakap. Tu pada diri. Yang keempat ni dosa yang ada dalam bab kehormatan. Kehormatan ni dia berzina dengan isteri orang. Itu kehormatan. Dia berzina dengan anak dara orang. Itu bab kehormatan. Ni dosa nak ada ni. Cuma ni nak pergi minta maaf, adat kata kok mustahil. Pergi minta maaf, jumpa dengan suami dia. Saya masa dahulu pernah berzina dengan isteri kamu. Saya nak mari minta maaf ni. Saya belajar sejik dah ni. Saya berjuru dah ni, minta maaf lah bagusnya awak tunggu sekejap lah. Dia pun masuk dapur tu dengan parang. Ni tak ada jalan nak minta maaf sebab akan jadi mudarat. Dia ada jalan dia macam mana nak bertaubat sebab nak minta maaf. Mungkin ada kata lah. Tak ada jalan nak minta maaf. Pandai ni. Yang tu yang keempat. Yang ketiga ni irdun. Ni apa? Maru'ah. Ataupun kita sebut image. Ataupun sebut sebagai harga diri. Gitulah. Jadi bercakap untuk menjatuhkan maruah orang lain. Untuk menjatuhkan air muka orang lain. Bercakap untuk perbaiki. Bercakap untuk perbetulkan lain. Waktu nasihat. Dia tak kenal juga kita nak cakap benda gitu. Tapi itu tak panggil mengumpat. Sebab apa? Itu bukan untuk menjatuhkan maruah dia. Faham tak ni? Kesama cara bercakap untuk memperbaiki. Untuk memperbetulkan dengan menjatuhkan. Takkan sama. Lepas tu dia hak mengumpat ni, ini adalah kesalahan lidah. Dia mari daripada hati sebenarnya. Hati kalau sombong, dia orang pakak besar apa semua, dia tak kenal pula dengan orang bawahan dia tu, sedap sangat dia. Ada peluang je, dia cakap lebih-lebih. Cakap. Nak perbaiki, nak perbetul. Dia saja nak menjatuhkan, nak memalukan. Itu mengumpat. Terkadang hak tak ada diadakan. Itu fitnah. Ni. Tapi kalau orang tu tawaduk, rendah diri, orang dia boh kan, dia ada tugas, dia tak boleh biarkan orang bawahan dia buat perkara tak betul dengan kerjaan. Dia kena tegur lah. Tapi tegur orang tawaduk untuk perbaiki, niat dia untuk perbaiki, niat dia untuk molek hak kerja bawahan dia tu lain. Faham tak ni? Takkan sama. Cakap untuk perbaiki, untuk perbetul, dengan cakap untuk menjatuhkan maruah orang pasti berbeza. Tapi biasa ni mari daripada hati sendiri. Ada ni. Kita orang boh pakak besar. Kita kau suka kita lah. Terasa hati dia, menangis dia, puas hati. Ada benda tu masyar. Itu rasa dengan Adam. Kita tu mari masjid wak lebar, tak usah duduk nipu lah. Tak duduk nipu tu. Hak tu kena pergi jumpa seorang-seorang, kena pergi minta maaf. Kita minta maaf dengan anak buah kita, Komang. Masa lagi mengekali sifat takabur, sifat iblis sampai ke mati. Tak ada bahagian orang ni. Walaupun nampak duduk masjid sekalipun. Nampak duduk masjid, tapi mengekali sifat iblis, sifat azazil. Semua kita maklum, takabur sifat iblis, sifat azazil. Kita mari duduk masjid, kita mengekali sifat azazil. Ini ada bahagian akhirah seumpama ni.
Nak pergi minta maaf dengan merendah diri. Ada komang kita komang. Bawa apa mati ya. Orang seumpama, orang sombong seumpama di mahsyar tempat pijak orang. Tak ada. Orang seumpama tak ada agama. Walaupun nampak sentiasa hadir berjemaah sekalipun. Itu adat budaya nak tunjuk, nak orang kata dia orang baik dah tua-tua ni. Bukan sebenar. Maknanya dah kita terlanjur dah dahulunya, tak ada jalan. Kita pergi jumpa dia, rendah dia, kita minta maaf. Saya dulu banyak buat salah dengan kamu, saya minta maaf banyaklah. Orang ni pun kalau orang ni mari dengan keadaan rendah diri, dengan ikhlas, orang pun mudah-mudah dah kena ambil kira, tak apalah waktu lepas dah saya maafkan. Selesai keadaan ni. Dah selesai. Lepas dimaafkan, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan selesai. Dimaafkan kita pun minta ampun dengan Allah. Ada ni. Sebab Tuhan tidak akan ampuni dosa mengumpat selagi tidak dimaafkan oleh orang yang diumpat. Lepas dimaafkan, barulah kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan selesai. Selesai lagi tu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ni. Ini dalam bab mengumpat berat ni. Dikena orang yang kita umpat maafkan. Tapi kalau kita betul-betul rendah diri, kita betul-betul ikhlas, nak bertaubat, insya-Allah orang tu akan mudah-mudah maafkan kita. Kalau kita balik pada agama seumpama tu, harga diri kita tak akan jatuh. Harga diri ni hak zahir manusia. Kita bukan nak harga diri manusia, tapi tak akan jatuh. Bukan orang akan bagus dia sekarang ni. Tapi kita bukan nak tu. Faham tak ni? Kita lillahi ta'ala, tapi nak ceritanya, kalau kita merah diri pergi minta maaf, adakah kita ni akan jadi komang? Dah. Di sisi manusia pun tak komang kita. Nah. Tapi yang kita kira di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi nak ceritanya, kalau kita merendah diri, kita pergi minta maaf betul-benar dengan orang bawahan kita, tak akan jatuh dunia kitanya. Tapi kita kira akhirah. Faham tak ni? Kena gitu lah. Ni kadang-kadang ialah ilmu dunia tinggi, pangkat dunia tinggi, tapi akhlak agama rendah. Ada benda kan? Yelah, kadang-kadang kita anak cucu belajar tinggi-tinggi, biar jadi pangkat tinggi. Akhlak agama macam mana? Kita terap dah akhlak agama? Tidak, jadi seumpama tu lah. Dia hanya ada ilmu agama, ilmu dunia tinggi, pangkat dunia tinggi, tapi akhlak agama tak ada. Orang ni terkadang ilmu dunia dia tinggi, pangkat tinggi, tapi akhlak agama dia comel. Ada ni. Orang seumpama ni akan dimuliakan oleh orang walaupun sudah tak kerja tak apa dah. Tapi bukan kita nak kemuliaan orang. Tapi dengan akhlak agama yang tinggi itu, maknanya akhirah tetap ada, dunia pun dia akan dapat kedudukan. Orang yang akhlak agama di dunia ni rendah, orang tak pandai mulia pun. Lepas dak kerja dah, pacing dah, orang jumpa pun boh mung dulu. Tengok muka becih dah kata dia. Pada ni. Orang takkan hormat. Kita bukan nak kehormatan, tapi maknanya orang yang akhlak rendah, akhlak agama rendah, atas dunia pun kedudukan dia rendah. Dia berasa tinggi sendiri. Dia bisi orang mah, orang tak muliakan dia. Di sini dia, aku orang hebat. Ada. Itu orang tertipu panggil. Tapi yang berat laginya, ilmu dunia rendah, pangkat dunia rendah, akhlak agama pun rendah. Tu lagi berat. Ni ilmu dunia tinggi, pangkat dunia tinggi, akhlak agama rendah. Tapi ada bahagian dunia. Ada orang ilmu dunia tak ke mana, kerjaan dunia duduk bawah, akhlak agama duduk bawah juga. Ada orang tu lagi berat tu. Ada ni. Jadi beri ilmu dunia macam mana pun, terapkan akhlak agama. Ini cerita bab hak ni, bab hati ni. Bersifat dengan sifat tawaduk, jangan bersifat dengan sifat takabur. Walaupun keluarga kita ni keluarga orang lebih-lebih ni atas dunia je, ujian daripada Allah. Keluarga kita ni lebih apa segi sekalipun, ujian daripada Allah. Jangan kita jadikan kelebihan. Ingat molek, kita ni keluarga mana ni? Kita keluarga banyak harta ni, kita keluarga pangkat tinggi ni, jangan kamu orang rendah-rendah. Dia ajar dah sifat takabur, sifat iblis pada anak dia masih budak-budak. Tak ada benda lah. Akhirnya
Ilmu dunia memang tinggi, pangkat dunia tinggi, cerdik, tapi akhlak agama tak ada. Buat dosa mudah-mudah dengan anak Adam. Orang bawah ni jadi bangsa dia je. Mudah-mudah je. Hak tu berat-berat belaka tu. Itu panggil mengumpat dosa besar. Wajib kena minta maaf seorang-seorang. Ada ni. Diingatkan bila dikata kat depan tu tidak mengumpat. Perkataan yang kita kata kalaulah dibenci oleh saudara kita, dipanggil mengumpat. Kerana nak menjatuhkan maruah seseorang. Tapi kalau atas jalan untuk baiki itu perbetul, itu dipanggil nasihat. Itu lain. Walaupun perkataan dak puas hati sama dengan dia, jumpa dengan dia nasihat, dak puas hati, tu bab lain tu. Sebab itu bukan untuk menjatuhkan maruah dia. Kita nak perbaiki, nak perbetul dengan bahawa kita nak menaikkan maruah dia. Kan tak ni? Kita nasihat dia supaya dia perbaiki. Kita nasihat dia supaya dia perbetulkan. Bila dia perbaiki, dia perbetulkan, maruah dia akan dengan senyap akan jadi naik. Itu nasihat. Mengumpat ni nak menjatuhkan maruah dia. Itu lain. Nasihat ni untuk mengangkat maruah dia supaya diperbaiki, supaya diperbetulkan hak kesalahan dia. Jadi kita kena molek mana dia mengumpat, dan kena beza molek pula mengumpat dengan nasihat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.